Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Azmi bin Talib, nomor akademik S176-197. Pada video kali ini saya akan membentangkan hasil kajian saya dalam kursus GGD 1023 pengantar pendidikan bersepadu. Topik yang akan saya bentangkan adalah berkaitan model edaran semula dalam pendidikan bersepadu. Pertama sekali saya akan menerangkan berkaitan pengenalan pendidikan bersepadu. Konsep pendidikan bersepadu ialah pendidikan yang menjadikan manusia sebagai insan kamil yang ilmunya bukan sahaja meliputi ilmu duniawi, malahan turut meliputi ilmu ukhrawi. Manusia yang berilmu tidak akan memisahkan agama dan sains. Ilmunya memartabatkannya menjadi orang yang pakar dan ilmuwan di samping tercermin nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Penekanan rohani dalam pendidikan sains perlu diterapkan dan diberi penekanan untuk memastikan seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Fokus kajian adalah sejauh manakah individu mengaplikasikan elemen kerohanian dengan mengintegrasikan ilmu tauhid dan ilmu sains di dalam kehidupan untuk melahirkan persepsi yang positif di dalam diri individu itu sendiri. Model yang dipilih adalah model edaran semula. Model edaran semula dikemukakan pertama kali pada tahun 1994 bersama-sama dengan model garis lurus, mana edaran semula bermaksud kehidupan itu ibarat satu lingkaran yang berputar, bergerak dan maju ke hadapan, dan pada masa yang sama menyediakan jalan yang jelas dan peluang untuk kembali kepada kecintaan kepada Tuhan menerusi penghayatan dan amalan sifat bersyukur. Dalam arti kata yang lain, semakin tinggi pendidikan, kemajuan dan pembangunan, maka semakin dekat diri insan kepada Tuhan. Dan apa yang penting di sini adalah kekuatan akidah dan kerohanian yang dijelmakan dengan sifat dan amalan kesyukuran dalam menjadi roh pembangunan kehidupan. Seterusnya, justifikasi model edaran semula dipilih, yaitu model edaran semula dipilih kerana model ini dapat menjana kemajuan dan pembangunan, dan pada masa yang sama berupaya membawa insan semakin hampir kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengaplikasikan model ini, maka ia mampu menyediakan jalan yang jelas dan peluang untuk kembali kepada kecintaan Tuhan menerusi penghayatan amalan sifat bersyukur. Model edaran semula juga merupakan pencetus kepada lahirnya takripan pendidikan bersepadu, yaitu seperti berikut. Pendidikan yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yakni ilmu wahyu, di samping adanya integrasi disiplin ilmu-ilmu akal ke arah membina komuniti ummah yang berdasarkan akidah. Dalam hasil kajian ini, saya telah menggunakan kaedah temu bual, kaedah pustakaan dan rujukan internet, di mana melalui kaedah temu bual saya telah menemu seorang responden menerusi panggilan telefon untuk mengetahui sejauh mana pengamalan model edaran semula ataupun pendidikan bersepadu dalam bidang yang diceburi oleh individu tersebut. Dan melalui kaedah kepustakaan pula saya telah membaca dan melihat buku-buku untuk mendapatkan maklumat berkaitan model edaran semula, dan sekali adalah rujukan internet, di mana saya telah melari laman sesawang untuk melihat dan mencari maklumat berkaitan konsep pendidikan bersepadu dan model edaran semula itu sendiri. Seterusnya dapatan kajian dan perbincangan. Seperti yang saya beritahu tadi, saya telah memilih responden yang merupakan seorang guru pakar bagi kanak-kanak peka untuk membaca dan berkomunikasi, dan nama beliau ialah Cik Nurul Akmal binti Abdul Aziz. Beliau memberikan intervensi literasi melalui teleterapi kepada kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran, sekaligus memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Beliau merupakan lulusan sarjana dalam bidang pendidikan dan sarjana dalam bidang seni dari Teachers College, Columbia University. Dalam pada itu, beliau juga pernah menetap di Amerika Syarikat selama setahun dan bekerja sebagai guru untuk orang peka di sana, yaitu di salah sebuah sekolah yang terulung di negara tersebut. Dan untuk pengetahuan rekan-rekan juga, sebelum melanjutkan pengajian di peringkat sarjana,
Responden merupakan seorang guru bahasa Inggris yang berkhidmat selama 4 tahun di sebuah sekolah menengah di Sabah, Malaysia. Dan secara keseluruhannya, responden memang memahami berkaitan pendidikan bersepadu, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan melalui ilmu yang dipelajari. Beliau juga menegaskan tanggungjawab manusia di bumi ini, yaitu sebagai khalifah yang memakmurkan bumi Allah. Hal ini selaras dengan panduan Al-Quran itu sendiri, yang menerangkan tujuan hidup utama manusia adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus menekankan bahawa seorang manusia bukan saja bertanggung jawab terhadap dirinya, tetapi seorang itu juga bertanggung jawab terhadap orang lain. Hal ini menekankan bahawa perlunya untuk hidup saling membantu antara satu sama lain dalam masyarakat. Melalui amalan mulia ini akan memiliki sifat kesyukuran kepada Tuhan. Hal ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat ke-14 yang bermaksud, sesungguhnya jika bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Justru sebagai individu muslim kita perlu beringat bahawa setiap nikmat yang perlu disyukuri. Dan untuk soalan kedua, pengkaji telah mengajukan soalan kepada responden, yaitu berkaitan cara responden mengaplikasikan model edaran semula dalam pendidikan bersepadu dalam bidang yang diceburi. Responden mengatakan bahawa sebenarnya apa-apa ilmu yang dipelajari perlu dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk menyumbang kepada masyarakat. Sebagai contoh, antara tujuan kita untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi sama ada peringkat sarjana hatta peringkat PhD sekalipun adalah agar dapat menimba ilmu dengan lebih mendalam. Justru beliau menekankan agar seorang individu itu perlu mencari ilmu sebanyak yang mungkin agar dapat memperbaiki diri sekaligus menyumbang kepada ummah. Hal ini sebagaimana yang beliau lakukan. Tambahan juga, agama Islam itu sendiri menuntut pengikutnya agar menuntut ilmu sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud menuntut ilmu itu diwajibkan ke atas setiap muslim. Hal ini demikian karena ilmu merupakan cahaya yang mampu menerangi seorang daripada kegelapan. Untuk soalan terakhir, pengkaji telah mengajukan soalan kepada responden, yaitu berkaitan nasihat yang boleh diberikan terutama kepada generasi muda agar menerapkan model edaran semula yang terdapat dalam pendidikan bersepadu. Responden menegaskan bahawa kata kunci yang utama adalah belajar dan terus belajar. Teruskan mencari ilmu. Kita belajar dalam bidang apa sekalipun adalah tidak menjadi persoalan. Semuanya adalah berpaksikan tugas kita sebagai khalifah dan kita mempunyai tanggungjawab untuk melakukan yang terbaik dalam apa-apa hal yang kita laksanakan. Responden terus menambah bahawa selain ilmu agama, kita juga perlu belajar ilmu-ilmu yang lain. Hal ini agar kita tidak ketinggalan dalam arus globalisasi yang semakin mencabar. Sebagai contoh, terdapat banyak ilmuwan Islam yang bukan sahaja mahir dalam bidang agama tetapi turut hebat dalam ilmu-ilmu sains. Sebagai contoh, antara ilmu tersohor dalam ilmu sains adalah seperti Al-Razi dan Ibn Sina. Dan sekali responden menekankan bahawa perbanyakan kita perlu memperbanyak membaca, berbincang dengan rakan-rakan dan bermusafir. Hal ini akan membuka minda kita sekaligus membolehkan kita melihat satu perkara itu daripada berbagai sudut. Dan sebagai kesimpulannya, negara sains dan teknologi tanpa mengaitkan dengan nilai agama adalah kesilapan yang dilakukan oleh sistem pendidikan sekolah barat. Sebagai natijanya, berlakulah kegagalan membinasasi pelajar yang menimbulkan masalah salah laku pelajar dan menggambarkan kelemahan sistem pendidikan negara. Pengintegrasian ilmu wahyu juga perlu diwujudkan dari hati sanubari para pendidik. Janganlah dianggap transformasi ini sebagai suatu kerja yang baru sehingga menjadi beban tugas. Namun jadikanlah ia sebagai suatu platform untuk kita meningkatkan ilmu sekaligus meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.